أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurniaan, taufik, inayah dari Allah, alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini yang memberikan kepada kita ruang dan kesempatan sama-sama kita dapat menghadirkan diri berada di masjid ini. Tak lupa untuk kita pasang niat kita beriktikaf di dalam masjid dan mengambil sedikit ruang waktu berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah limpah kurniakan rahmatnya kepada kita dan Allah anugerahkan kepada kita akan hidayahnya. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bicara kita di dalam 50 hadis pilihan. Kita berada pada hadis yang ke-16 dan kita berada pada tajuk kelebihan berzikir. Bermula hadis yang ke-15 kita dah membicarakan berkenaan dengan kelebihan berzikir. Hadis yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Maksudnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca oleh Zunnun ketika berada di dalam perut ikan paus. Zunnun ni iaitu Nabi Yunus bin Matta. Zunnun ni maksudnya si ikan paus. Nun tu ikan paus. Zunnun ni si ikan paus. Dan gambaran si ikan paus ini adalah kepada Nabi Yunus bin Matta. Ketika mana dia berada di dalam perut ikan paus, wa huwa fi batanil hut, dia ditelan oleh ikan paus, maka dia baca satu doa, dan doa ini diambil daripada ayat Al-Quran, berada dalam ayat Al-Quran. Firman Allah yang berbunyi, La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Ada 3 benda di dalam doa ni, ada 3 benda. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mentasbihkan Allah. Yang ketiga, mengaku kesalahan diri. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada seorang Muslim yang membacanya melainkan akan dimakbulkan oleh Allah kepadanya. Jadi doa ini dibaca oleh Nabi Yunus dan diajar oleh Nabi kita SAW untuk dijadikan bacaan doa kepada kita. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, ada satu surah namanya surah Yunus. Dalam Quran ada surah namanya surah Yunus, cerita berkenaan dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ketika dia pergi ke satu tempat, tempat itu kalau lah ni kawasannya di Palestin, kerana katanya masih ada lagi sejarah tapak itu di Palestin tu yang dikuasai oleh Israel, namanya Tel Aviv. Di Tel Aviv tu masih ada sejarah. Orang Yahudi dia tak buang sejarah tu ada lagi. Jadi Nabi Yunus ni bila dia pergi berdakwah di kawasan itu, penduduk kawasan itu tak menerima dakwah yang dibawa oleh dia. Bila dia bawa, diajak mereka kepada tauhid, mereka tak terima. Bila mereka tak terima, Nabi Yunus bimbang. Dia bimbang, takut bala Allah turun kepada mereka kerana keingkaran mereka. Bila bala Allah turun, bala ni dia tak khusus. Bala ni dia turun, dia umum. Maka kebimbangan itu menyebabkan Nabi Yunus membuat tindakan untuk keluar daripada tempat itu. Maka sebab itu dalam Quran pun sebut wa zunnun idh dhahaba mughadiban. Ayat sebelum tu sebut wa zunnun, dan Nabi Yunus itu idh dhahaba mughadiban, dia keluar dalam keadaan yang agak marah dengan keadaan penduduk situ yang tidak menerima dakwah yang dibawa olehnya. Fazanna allan naqdir alaihi, dan dengan tindakan yang diambil itu dia merasai, dia zan pada diri dia bahawa tindakan dia itu tidak mengakibatkan benda yang buruk. Maksudnya betul lah, kalau dia tunggu situ mungkin bala Allah turun menimpa di situ, maka dia kena bertindak keluar. Fanada fi zulumat, dia ditelan oleh ikan paus, dia berada dalam kegelapan, dalam perut ikan paus. Maka Nabi Yunus sebut alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata ulama tafsir, wa kana dzambuhu, dan kesalahannya itu ialah, kesalahan Nabi Yunus itu ialah khurujuhu min bainihim min ghairi izni rabbih, dia keluar daripada kawasan penduduk itu tidak mendapat keizinan daripada Allah. Idh kana alaihi ayyusabira wa yabqa baina qaumihi, kerana Allah menghendaki Nabi Yunus tidak keluar. Dia duduk di situ dan dia kena bersabar dengan karenah
penduduk di situ apabila dia membawa risalah ini. Ada nabi-nabi yang Allah suruh keluar. Kita cerita kenaan dengan Nabi Lut. Nabi Lut, kaum dia yang mengamalkan homoseksual, sampai kepada satu tahap mereka, bila Allah hantar malaikat mai ke rumah Nabi Lut, mereka dengar ada orang lelaki mai, mereka terpa pergi rumah Nabi Lut, mereka nak lelaki tu. Nabi Lut bimbang, seriau, tak bagi. Mereka, dalam tafsir kata, mereka ragah dindingu nak ambil. Sehingga malaikat tu keluar dan mengibaskan sayapnya. Malaikat tu datang dari rupa para manusia, mengibaskan sayap, menyebabkan mereka buta. Bila mereka buta, mereka terpaksa merangkak balik. Tak cari, nak balik, tak jumpa, mereka merangkak balik. Dalam mereka merangkak balik tu, mereka katakan Nabi Lut, hang tunggu pagi esok, kami mai pula hang. Tenang. Maka Allah arahkan Nabi Lut pada malam itu untuk Nabi Lut keluar daripada tempat tu. Allah suruh Nabi Lut keluar, dia keluar kecuali isteri dia yang tak mau ikut. Pagi tu Allah mai bala kepada mereka sehingga terjadilah laut mati yang ada sampai sekarang ni. Hak tu Allah suruh keluar. Adapun Nabi Yunus, memang penduduk dia mereka tak terima, tapi Allah tak bagi keluar. Jika Allah tak bagi keluar, Nabi Yunus keluar. Bila dia keluar, Allah bagi ujian kepada Nabi Yunus. Maka dalam surah Yunus juga menceritakan bagaimana bila dia keluar, kan kawasan, kalau tuan-tuan tengok di Palestin tu, kawasan tu berdekatan dengan laut. Dia kena lintah laut. Bila dia kena lintah laut, dia kena naik kapal. Dia kena naik kapal. Al-Quran tu apa? Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus itu di kalangan para rasul. Il abaqa ilal fulk. Ingatlah ketika mana dia pergi kepada kapal al-mashhun yang penuh muatan. Dia pun pergi naik kapal, tumpang kapal tu besar, tak muatan dia penuh. Bila muatan dia penuh, kapal tu berlayar sekerat jalan, menyebabkan kapal tu berat. Bila kapal tu berat, ni dalam Quran cerita ni. Fasahama, maka kena buat undian untuk keluarkan orang. Kapal itu berat, kena buat undian untuk keluarkan orang. Kalau tidak, kapal itu tak jalan, berat. Fakana minal munhadin, maka di antara yang terkena undian itu ialah Nabi Yunus. Dia pun kena keluar, kena terjun keluar. Bila dia terjun keluar, faltaqamahu hut, maka dia ditelan oleh ikan paus. Kan, dia ditelan oleh ikan paus. Ikan paus telan dia. Berapa lama dia duduk dalam perut ikan paus ni? Macam-macam pandangan. Ada pandangan kata 40 hari, ada pandangan kata 10 hari, ada pandangan kata 7 hari, ada pandangan kata 3 hari, ada pandangan kata tidak ada hari. Tapi semuanya itu tidak ada satu dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat. Kita kata kalau 40 hari ini jadi lauk kot, no, dalam perut ni. Mungkin dalam tempoh yang tidak berapa lama. Mungkin dalam tempoh yang tak berapa lama dia duduk dalam perut ikan paus. Sebab Allah ceritakan bahawa Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan paus. Dan apabila Nabi Yunus duduk dalam perut ikan paus tu dalam keadaan gelap, tak ada siapa dah, hanya dia yang duduk dalam tu, maka waktu itulah dia membaca doa ini, doa yang cukup hebat yang kita nak kena jadikan dia sebagai amalan yang ada pada diri kita. Bila dia baca doa tu ialah yang pertama mentauhidkan Allah,
Yang kedua, bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, i'tiraf diri. Sebab tu kita ni bila kita mohon ampun kepada Allah, kita kena i'tiraf kita ni salah. Dia mengiktiraf, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila Nabi Yunus baca doa tu, Allah kata apa? Fastajabna lahu, kami perkenankan permohonannya, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia daripada kesusahan, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah sebut pula ayat lepas tu, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah masa dia ditelan oleh ikan paus tu dia tidak menjadi orang yang bertasbih, la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun, mungkin dia akan berada dalam perut ikan paus sehingga hari kiamat. Maksudnya dia mati jadi lauk kepada ikan itu. Tapi oleh kerana dia bertasbih, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perkenankan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ini dan Allah menyelamatkan dia. Macam mana Allah selamatkan Nabi Yunus? Ikan paus ni bukan dia berenang ke tepi, dia besar, dia berenang ke tengah. Jadi kapal itu sudah sampai di kawasan laut yang dalam dan dia ditelan oleh ikan paus. Apabila dia baca doa ini, Allah sebut dalam Quran, fanabadnahu bil'ara wa huwa saqim, kami jadikan ikan paus itu luah dia bil'ara, iaitu al-ardu allati laysa fiha nabatun. Kami jadikan ikan paus tu luah dia di satu tempat di tepi pantai yang tidak ada pokok. Jadi ikan paus tu luah dia. Bila ikan paus tu luah dia, Allah sebut wa ambatna alaihi syajaratun min yaqtin, kemudian kami tumbuhkan di tepinya pokok-pokok yang tidak ada batang. Bila ikan paus itu luah Nabi Yunus di pantai, di kawasan yang tidak ada pokok, kata ulama tafsir, kawasan itu Nabi Yunus ni akan dihurung oleh serangga. Kenapa? Kerana keluar daripada perut ikan paus. Jadi binatang akan suka lah, akan menghinggap. Jadi Allah nak selamatkan Nabi Yunus lagi, maka Allah tumbuhkan pokok yang tidak ada batang. Jadi pokok tu pokok menjalar. Dan ada di kalangan ahli tafsir kata, yaqtin ni kullu ma la yaqumu ala saqin min 'udin, iaitu pokok labu, iaitu pokok labu. Dan daun-daun labu itu melindungi Nabi Yunus sehingga dia kembali menjadi elok balik dan dia kembali semula untuk berdakwah. Dan Al-Quran sebut dakwah dia yang kedua itu diikuti oleh ramai yang ikut dia. Jadi kita bukan nak cerita hak ni saja, tapi kita nak cerita doa ini Nabi cerita kat kita. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ni, dia baca di mana? Dia baca masa dia duduk dalam perut ikan paus. Kita mana nak tahu. Tapi Allah bagi tahu kepada Nabi, Nabi tahu, Allah ceritakan dalam Quran. Dan Nabi bagi tahu, perkuatkan pula dengan hadis. Nabi kata da'watu zinnun, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, dia baca izda'a wa huwa fi batnil hut, sewaktu dia berada di dalam perut ikan paus. Jadi doa ni kita kena jadikan dia sebagai bacaan kepada kita, kerana Allah boleh melepaskan kita daripada segala kesusahan. Jadilah amalan kepada kita. Nak baca waktu mana? Nak baca waktu mana pun tak apalah. Kan, nak baca bila pun tak apalah.
tak baca berapa kali pun tak apalah. Cuma kita masuklah dalam jadual hidup kita. Ini di antara doa yang kita nak kena jadikan dia sebagai satu bacaan. Saya teringat saya pergi umrah tahun 2017 bulan puasa. Jadi bulan puasa ni pada masa tu ramai. Kemudian pada waktu tengah hari tu ada seorang kawan yang pergi bersama dengan saya tu, dia main cerita kat saya. Petang tu asap tu dia main cerita kat saya. Dia kata dia keluar waktu dalam sebelum Zuhur tu, dia keluar pergi tawaf sunat. Niat dalam hati dia kata kalau boleh, kalau tak boleh cium Hajarul Aswad pun boleh tempuh cukup-lah. Pipi keluar dalam pukul 10.30 tu, tengok tu dia orang. Ni punya gaya ni bukan kata nak cium, nak tempuh pun tak boleh ni. Punya ramai orang. Maka dia pun duk tawaf sunat. Sambil duk tawaf sunat, dia kata dia terdengar ada Arab main duduk tawaf belah dia tu. Arab tu duduk baca ni, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata saya pun dengar, saya pun ikut dia. Ikut tu sebut. Saya tak sedar, saya buka-buka mata, Hajarul Aswad tu depan dia. Saya tak sedar, saya buka-buka mata, Hajarul Aswad tu depan. Arab tak baca tu tolak muka dia, cium Hajarul Aswad. Tu kira orang kata bukti hidup yang nampak hebat. Jadi doa ni cukup hebat, ringkas dan hebat. Dan Nabi sendiri ajak kita supaya kita baca. Kita duduk dalam krisis lah. Ni pun kita krisis lah dengan pandemik dan sebagainya ini. Maka kita jadikanlah doa ini sebagai satu kekuatan yang Allah membuka jalan kebaikan kepada kita. Baik, itu hadis yang ke-16. Kemudian hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, demi diriku di tangannya, yakni demi Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah, sekiranya kamu tidak melakukan dosa, kalaulah kamu tak buat dosa, Allah akan mengambil orang lain yang berdosa, lalu mereka beristighfar. Kalau kamu tak berdosa, Allah akan ambil orang lain yang berdosa, lalu mereka beristighfar, dan Allah akan memperkenankan permohonan istighfar mereka. Hadis ini nak beritahu kepada kita, yang pertama, kita ni memang tak dapat lari daripada dosa. Memang kita ni tak dapat lari daripada dosa. Dan hadis ini nak beritahu kita yang kedua, cara pengampunan dosa ialah dengan menjadi orang yang beristighfar. Bukan maksud hadis ni kalau kita tak ada dosa, kita pun boleh jadi tak ada dosa. Tak. Maksudnya, dan yang ketiga, hadis nak beritahu Allah sangat suka orang-orang yang beristighfar. Allah sangat suka orang-orang yang beristighfar. Jadi ini kelebihan istighfar. Istighfar ni banyaklah tuan-tuan. Dia ada istighfar yang paling pendek, namanya astaghfirullah. Paling pendek lah tu. Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallam yaqulu ba'da intihai salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi sebut lepas habis sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita pun lepas sembahyang paling kurang sebut astaghfirullahalazim lah. Pasal Nabi sebut astaghfirullah, kira kita ni banyak dosa, sebutlah pergi elok sikit pujian kepada Allah. Pasal Al-Quran sebut wa idza huyitum bi tahiyyatin
fahayyu bi ahsana minha. Bila kamu nak puji, ni satu pujian kepada Allah, pujilah yang terbaik. Walaupun Nabi sebut astaghfirullah, kita sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan nak sebut wal hayyul qayyum ke wal hayyul qayyum ke, itu dua-dua boleh. Dua-dua ada dalilnya. Jadi banyakkan beristighfar. Dia ada istighfar yang panjang disebut dengan nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni panjang, tapi hak Sayyidul Istighfar ni kalau kita boleh baca setiap hari, pagi sekali, petang sekali pun dah cukup. Sayyidul Istighfar. Istighfar mungkin tuan-tuan tahu. Sayyidul Istighfar ni pun juga tuan-tuan perempuan kena tahu. Lagi kalau ada handphone, buka internet, type penghulu istighfar. Pasal dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar. Ini hadis, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, an yaqula al-abdu, bahawa seseorang hamba itu menyebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Tak larilah, bukan cari. Pasal apa? Pasal Nabi sebut dalam hadis itu, man qala minan nahari muqinan biha, barang siapa yang baca pada waktu siang, dia yakin dengan bacaan dia kepada Allah SWT, famata min yaumihi, kalau dia mati pada siang hari itu, qabla an yumsi, sebelum petang, fahuwa min ahlil jannah, dia di kalangan ahli syurga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang baca dia waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin kepada Allah, famata qabla an yusbih, kalau dia mati sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah, dia di kalangan ahli syurga. Ini namanya penghulu istighfar. Hak saya sebut dalam hadis ni, dalam buku ni, istighfar yang biasa. Tapi kalau boleh tuan-tuan jadikan amalan penghulu istighfar. Istighfar ni waktu mana tuan-tuan yang paling baik? Sebenarnya waktu mana pun tak apa. Tapi dalam Quran ni Allah sebut beberapa tempat suruh kita istighfar dengan menyebut waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar. Al-mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur tu waktu mana? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum sahur itu 1/3 akhir malam. Sebelum sahur, waktu 1/3 akhir malam kan? Kita kata lebih kurang dalam pukul 3, pukul 4, 1/3 akhir malam. Ataupun pukul 3, 4:30, 3:30, 4:30, 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam ni, dalam satu hadis Nabi sebut, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil akhir minal lail. Sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya pada 1/3 akhir malam. Kalau tengok dalam ilmu astronomi, ilmu falak, dia ada pusingan matahari tu, waktu 1/3 akhir ni nama dia At-Tabashir. Waktu tu nama dia apa? At-Tabashir. Apa makna tabashir? Langsung. Maksudnya waktu 1/3 malam akhir tu langsung kita dengan Allah. Itu hebatlah. Tapi lepas pada tu waktu sahur. Waktu sahur tu pun masih lagi boleh tak sembahyang tahajud. Pasal dia masih belum masuk subuh. Tapi waktu sahur itu afdal untuk kita banyak beristighfar. Banyak beristighfar sebelum masuk subuh. Supaya apa? Supaya buang bersih harian hak tu. Harian ni nak main hari baru ni, nak masuk pagi ni, maka hak malam ni kita akan bagi bersih dengan istighfar. Bersih tu nak bersih apa? Nak bersih benda kotor yang kita tak sedar.
Pasal kalau dosa besar, dia kena bertaubat. Hak ni hak kita tak sedar. Sebab apa Nabi istighfar lepas semayang 3 kali? Pasal nak bersih hak kita tak sedar dalam semayang. Bukan ni hak kita buat bagi batal semayang. Hak tu memang batal, kena gantilah. Hak kita tak sedar dalam semayang kita ni, kadang-kadang ada gangguan macam ni, dia main kot ni. Jadi kita istighfar, nak bersih. Begitu juga harian hidup kita ni, kita istighfar pada waktu sahur itu adalah untuk bersihkan dosa kita ini, untuk kita masuk pada pagi siang yang baru. Esok pula, pagi ni pula kita nak bersih pula. Maka eloklah kita beristighfar. Berapa banyak nak istighfar? Ikutlah berapa banyak. Ikut pandangan tariqat al-Asy'ariyah. Kan dia kata kalau boleh pagi-pagi sebelum subuh kita istighfar 100. Lepas istighfar 100 kita selawat 100. Lepas selawat 100 kita tahlil 100. Tahlil tu apa? La ilaha illallah. Ni kalau tuan-tuan boleh jadi amalan, cantik. Istighfar 100. Istighfar lah, kalau nak ambil yang panjang kan, yang pendek kan. Istighfar 100. Pasal apa? Pasal kata ulama, biar kita suci, bersih diri kita. Lepas kita istighfar, kita selawat 100. Pasal apa kita selawat? Nak hiasi kecintaan kepada Nabi. Nabi itu kekasih Allah. Bila kita selawat 100, habis selawat, barulah layak kita sebut La ilaha illallah. Perkataan La ilaha illallah itu pendek, tapi kelayakan sebutnya itu mahal. Dalam hadis Nabi sebut miftahul jannah La ilaha illallah. Anak kunci syurga La ilaha illallah. Man qala La ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalami La ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalam dia La ilaha illallah, masuk syurga. Kita pergi ziarah orang sakit nak mati, kita kena ajak dia sebut La ilaha illallah. Kalau dia masih kuat, kita ajak dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita tengok dia terlalu nazak, cukup sekadar dia sebut La ilaha illallah, kita bisik di telinga dia. Tuan-tuan tak payah dengar dia sebut. Pasal perkataan La ilaha illallah ni ringan. Kadang-kadang mulut tak kumit. Mulut pun tak kumit. Tapi lidah boleh bergerak menyebut La ilaha illallah. Tak kumit mulut pun. Ringan. Tapi berat di sisi Allah Ta'ala. Maka kelayakannya pada setiap hari, paling kurang kita mulakan dengan istighfar 100, kita selawat 100, dan kita sebut La ilaha illallah 100. Kalau tak mampu 100, turun pergi 33. Istighfar 33, selawat 33, tahlil 33. Tak mampu 33, turun pergi 10. Istighfar 10, selawat 10, tahlil 10. Tak mampu 10, tak mampu 10, tak tahu nak kata apa. Kan 10. Orang 10 ni duduk jalan bilang tu dah habis dah apa. Saya. Pasal apa? Pasal istighfar itu penting. Dalam satu riwayat, di satu cerita yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi ni dia orang Qurtubah. Qurtubah ni Cordova. Cordova ni mana? Di Spanyol. Andalusia dulu ni. Imam Qurtubi ni tulis tafsir ahkam. Tafsir Qurtubi. Dan di antara buku yang terkenal Imam Qurtubi ni ialah satu buku yang berjudul At-Tazkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Peringatan berkenaan dengan mati dan hari akhirat. Cukup tok buku ni. Baik. Imam Qurtubi cerita, kata dia, ada orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni dia golongan tabi'in. Tabi'in ni dia lapis ketiga. Sahabat lepas sahabat tabi'in. Kenapa nama dia tabi'in? Pasal mereka ni tak sempat jumpa Nabi. Hasan Al-Basri ni dia seorang yang petah. Ada cerita menceritakan Hasan Al-Basri ni dia terlalu petah bercakap. Di antara punca kepetahan dia bercakap ialah Allah bagi anugerah tu kepada dia pasal dia pernah
mak dia pernah jadi qadam di rumah isteri Nabi. Masa tu Nabi dah wafat. Jadi isteri Nabi ni, mak dia pernah jadi qadam. Jadi tolong, bantu. Masa tu mak dia bawa dia kecil lagi. Jadi kadang-kadang dia waktu kecil dia teriak, dia menangis. Maka isteri Nabi ni ambil bawa dia bagi isap susu. Walaupun tak ada susu lah, budak. Zaman lah ni dia pilih putinnya kan. Kedai dia bagi. Jadi walaupun tak ada susu, tapi dengan dia isap susu tu, maka Allah bagi dia kepetahan. Itu dia zaman tabi'in Hasan al-Basri. Jadi kata Imam Qurtubi, ada orang pergi mengadu kepada Imam Hasan al-Basri berkenaan dengan masalah. Apa dia jawab? Dia kata, faqala lahu astaghfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Orang lain mai pula tanya masalah. Dia kata, wahai Tuhan, saya ni orang miskin, tolong doa kepada Allah kepada saya. Dia kata, beristighfarlah kamu kepada Allah. Ada orang mai tanya masalah. Wahai Tuan Guru, saya ni tak ada anak, tolonglah doa kepada saya bagi dapat anak. Kata Imam Hasan al-Basri, beristighfarlah kamu kepada Allah. Jadi anak murid dia duduk dengar, Tok Guru ni minta doa apa, dia suruh istighfar tu ya. Minta hani suruh istighfar, minta hani pun suruh istighfar. Maka tanya anak murid dia, kan? Kata anak murid dia, faqala ataka rajulun yashkuna anwa'an fa'amartahum kullahum bil istighfar. Kami melihat orang datang mengadu kepada engkau, wahai Imam, tapi semuanya engkau menyuruh mereka beristighfar. Kenapa? Faqala, kata Imam Hasan al-Basri, ma qultu min 'indi syai'a. Saya tak ada apa nak bagi kat mereka. Mereka minta tolong saya nak bagi apa, saya tak ada, saya tak tahu nak bagi apa. Kan? Inna Allah Ta'ala yaqulu fi surati Nuh, Allah yang bagi, Allah yang cerita dalam surah Nuh. Kan? Allah yang cerita. Kan dalam surah Nuh, cerita Nabi Nuh ajak kaum dia. Kan dalam surah Nuh apa? A'udzu syaitanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka berkata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Wahai kaum aku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan kamu beristighfar, Allah akan hantar kepada kamu langit yang membawa awan yang berbendung-bendung. Maksudnya bawa hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan tambah kepada kamu harta benda dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan jadikan kepada kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan kepada kamu anak-anak sungai. Beristighfarlah, kata Imam Hasan Basri. Allah dah sebut dah. Dengan istighfar, kalau kamu duduk di kawasan yang kemarau, Allah akan turunkan hujan. Kalau kamu nak selesai masalah, Allah bagi selesai masalah. Kalau kamu nak supaya harta kamu banyak, kamu kena istighfar. Allah dah bagi tahu. Kata Imam Hasan Basri, saya hanya mengulang menyebut apa yang Allah bagi tahu. Saya tak ada apa yang nak bagi. Maka dari situ menunjukkan bahawa istighfar ni sangatlah penting. Sebab itu dalam hadis yang kita baca ni, Nabi sebut, Allah, kalaulah kamu tak istighfar, Allah pergi cari orang lain yang beristighfar dan Allah akan ampun dia. Bukan makna dia kita ni tak dosa, tapi nak habaq sebenarnya kita memang perlu sandarkan istighfar kita kepada Allah, kerana kita tak tahu banyak kesalahan yang ada kepada kita. Jadi pagi ini mungkin kita baca dua hadis saya quote dulu, no? Pasal hadis yang ke-18 ni agak panjang sikit dia punya cerita dia.
Hadis ini panjang sikit, dia cerita berkenaan dengan kelebihan zikir. Jadi semua zikir-zikir yang akan diberitahu dalam buku ni, semua zikir-zikir yang tuan-tuan dan perempuan dah tahu. Cuma nak bagi tahu kelebihan ya, seperti mana saya sebut sebelum ni, nak bagi dia masuk lorong pahala yang banyak. Mungkin kita sebut satu zikir, tapi kita tahu kelebihan hak ni, kelebihan hak ni, maka semua dia masuk lorong kelebihan, walaupun benda yang kita buat itu benda yang satu. Pasal Allah dah sebut dalam Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, sama ada orang tahu dengan tak tahu? Tak sama. Pasal orang yang berilmu ini kelebihannya sangatlah banyak. Jadi insya-Allah kita mandi dekat ni dulu. Jadi dua benda ni kalau boleh kita jadikan satu amalan yang ada pada kita. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Rejab, nak masuk Syaban, lepas tu Ramadan, maka kita berada di dalam satu langkah-langkah yang sangat baik menuju ke Ramadan ni. Maka perbanyakkanlah untuk menyucikan jiwa kita dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala amal ibadat kita tu diterima oleh Allah. Jadi dekat ni dulu, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan daripada diri sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.